Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama was salihin wa ila arwah jami'il qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan utamanya marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita, ya, dapat bergerak ke sana kemari, dapat melakukan aktiviti seharian, ya, dan dapat hadir ke majlis ilmu kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Salam 1 Zulhijjah buat tuan-tuan dan puan semua. Syukur kerana kita masih lagi dipanjangkan usia hingga ke hari ini dan mudah-mudahan berterusan sehingga kita dapat menempuh 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Jadi bercakap tentang Zulhijjah ni, keistimewaan Zulhijjah, saya rasa benda ini dipopularkan semenjak ni aja. Dulu tak kurang. Kita di kampung kita tak begitu tahu bab-bab ni. Tok guru yang mengajar pun dia banyak tekankan puasa pada hari Tasu'ah 9 Zulhijjah. Tu je. Lain pada tu kita tak tahu sangat. Tapi bila ilmu makin berkembang, usaha-usaha kita pun mula bercakap, maka ia menjadi satu ilmu baru, amalan baru. Dan bila saya duk fikir, rupanya ada logik juga. Bila Allah kurniakan kepada kita hari raya, kalau raya puasa sebab kita letih puasa, tadarus sebagai semua kan, kita sambut raya puasa, maka raya haji tentu ada dia punya susah payah juga. So rupa-rupanya 10 hari inilah susah payah kita yang sambut raya di yang bukan buat haji lah, yang sambut raya di sini. Jadi kena ada susah juga. Maka kesusahan itu ialah amalan-amalan yang disebut dalam hadis dan juga para ulama, iaitu amalan-amalan sunat yang boleh kita buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, ya. Contoh puasa sunat, okey, yang boleh puasa setiap hari lagi bagus. Kalau tak boleh pun kekalkan Isnin Khamis tu. Dan juga puasa, kalau sebelum ni kita hanya tahu puasa 9 Zulhijjah, rupanya ada satu lagi puasa hari Tarwiyah, iaitu 8 Zulhijjah. Okey, nama itu Samawadin Anit Tarwiyati Lillahi Ta'ala. Saja aku puasa esok hari pada bulan 8 Zulhijjah tunai kerana Allah Ta'ala. Itu niat dia lah nantilah. Nanti siapa nak buat hari Selasa, Selasa depan, Selasa, Rabu dah 9, 10 raya kan. Jadi standby 2 hari tu. Selasa depan lah. Jadi kelas kita ada tak Selasa depan? Asal kita rehat pun no. Mungkin ada yang dah balik kampung. Okey. Baik. Jadi hari ni makan dululah. Saya pun buka ayuk hari ni. Memang ada urusan nak keluar dengan motor lagi. Jadi panas dan sebagainya. Memang dah agak panasan. Baik. Jadinya, tuan-tuan sekalian, kita bercakap sedikit tentang Al-Ashrul Awal min Zulhijjah, 10 hari pertama ni. Dia sebenarnya dalam Islam ni, amalan kebajikan ni banyak. Cuma kita mau tak mau untuk kita buat. Dan kalau kita lihat dalam konteks 10 yang terawal ini, dalam hadis pun banyak ditekankan perkara utama ialah zikrullah. Itu perkara paling asas yang boleh kita buat
tanpa perlu kita lakukan amalan tertentu, hanya ingat kepada Allah, zikir. Lalu ulama buat pencerahan antara zikir-zikir yang boleh kita buat: la ilaha illallah, tahlil, tahmid, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah. Jadi ini amalan-amalan yang biasa sebenarnya, cuma kita lipat gandakanlah sikit. Kalau sebelum ini tuan-tuan, habis wirid, kita di masjid jarang imam wirid tahlil, dia sampai Allahu akbar, habis dia doa. Tapi kalau di seluruh Kedah sana, kalau kita sembahyang di masjid mana-mana, biasanya dia punya ending tahlil, habis dari Allah baru doa. Jadi amalan tu sudah menjadi turun-temurun dalam masyarakat di sebelah utara, dan sebelah utara Perak pun ada juga. Maknanya kira penutupnya tu la ilaha illallah, lepas tu baru berdoa. Jadi kita hak tak nak buat, tentu kena start lah hari ni. Buat seorang-seorang lah, habis wirid imam tu kita buat seorang-seorang. 100 ke 200 tahlil. Niatlah untuk siapa-siapa, untuk arwah. Ikutlah. Nah, latih diri. Bila kita berlatih diri biasa buat, insya-Allah dia akan jadi amalan biasa. Dan seingat saya, hanya Ustaz Ahmad Tariki kalau jadi imam dia akan la ilaha illallah. Sebab dia dah biasa amalan tu. Maka dia jadi imam pun dia akan sebut la ilaha illallah 33 kali, kalau tak 100 lah. Jadi ini benda-benda yang tuan-tuan sekalian kita boleh laksanakan secara individu, tak perlu jemaah, individu. Cuba buat 33 kali dulu, esok naik 70, lusa naik 100, betul, maintain 100 tu kira okey dah tu. Jarang orang lebih pada 100, tak mampu kot. Dia mula lena, dia mula mengantuk, macam-macam lah, menguap, dia gitu. Baik. Okay. Begitu juga dengan amalan-amalan lain lah, terpulang kepada kita lah. Janji kita buat. Baik, sambung pengajian kita. Tuan-tuan, hari ini saya nak habiskan topik ni sebab dia punya cerita kita akan habiskan, kerana cerita selepas ni dalam tajuk ni hanya berkisar tentang hamba sahaya. Jadi saya fikir dah tak relevan untuk kita bincangkan, dan kita akan skip sehinggalah kita akan masuk tajuk baru, kitabus sidaq, iaitu kitab ataupun perbahasan berkenaan dengan mahar. Kita sambung minggu lepas tak habis lagi. Baik. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita masih duduk bicara tentang soal mati pucuk. Nampak macam kenapa dia terlalu bahas bab ni panjang berbanding masalah yang perempuan. Masalah rotaqa, korona, sat yang ada bahas. Tapi cerita mati pucuk ni lama betul perbahasan dia. Sampai ke tahap dah kita katakan Islam bagi peluang jangan fasah nikah lagi, berubat dulu setahun. Kemudian tengok tak okey, Islam bagi tempoh setahun lagi. Kemudian tak okey, baru bercerai. Itu dia punya kaedah penyelesaian. Kerana isu pertama kita kena lihat, antara tujuan pernikahan itu ialah untuk membanyakkan keturunan. Ini kena faham ni. Tujuan perkahwinan daripada menghalalkan hubungan, juga untuk membanyakkan keturunan. Kerana Nabi bangga dengan umatku yang ramai. Nabi sebut, aku bangga dengan umatku yang ramai. Maka timbul isu apabila di kalangan kita yang merancang. Dan saya dah beritahu topik bagaimana kajian dia buat berdasarkan tempoh sesuai. Maka seelok-elok perancangan ialah 2 tahun seorang, 2 tahun seorang. Okey, baik. Jadi bila melibatkan mati pucuk, maksudnya alat itu tidak berfungsi, maka syarak melihat penting untuk dibuat rawatan. Hadirin sekalian, saya ada pengalaman, bukan cerita mati pucuk, tapi cerita saraf. Seorang cikgu di Persi 18 ke 16 main jumpa saya tak ingat, perempuan. Dia buat operation akar gigi. Dia cabut gigi, akak gigi. Saya pun tak apa faham, tapi saya tahulah akak gigi ni. Bila dia buat operation akar gigi, tuan-tuan, cabut gigi, doktor tersalah memotong satu saraf deria rasa. Rupa-rupanya di bawah gigi kita, bawah kita kata gusi, ada saraf deria rasa. Lalu doktor ni tersalah potong, maka cikgu tadi hilang deria rasa. Cakap elok, dia kata, ustaz, saya sembang ustaz ni orang dah cerita kari mamak sedap ke, nasi kandak sedap ke.
teh tarik saya tak rasa apa-apa Ustaz. Dia makan macam biasa, tak rasa. Ada lidah, ada mulut macam kita, sembang macam biasa, cuma tak rasa makan, tak ada rasa nikmat sedap, gara-gara tersalah potong saraf. Jadi analoginya saya nak buat cerita di sini, kemungkinan besar boleh jadi juga setengah-setengah berlaku kes lemah syahwat ini ataupun mati pecuk mungkin juga disebabkan oleh saraf. Boleh jadi sebab ada kes. Jadi balik pada cerita cikgu tadi, dia main jumpa saya, kata tak boleh nak buat apa sebab saraf tu potong, gigi dah tampal balik semua, takkan nak operate, nak cari bukan senang, benda tu halus, kecil. Saraf ni orang yang halus tu nah. Jadi cikgu ni hilang tuan-tuan, hilang deria rasa. Muda lagi 36 tahun. Sementara ataupun selamanya? Selamanya. Oh, mbak putus, orang tu putus. Dia tindak balas respon atas apa saja yang kita rasa di panca indera kita, semuanya di otak. Link dia di sini. Jadi bila terputus ni, otak tak terima, tu tak rasa apa-apa, termasuklah cubit ke, turis pisau ke, benda ke. Kalau dah saraf tu dah tak ni, dia takkan respon sakit. Perempuan cikgu tu kesian. Sampai kelar lagu tu. Jadi makan sekadar makan untuk kenyang. Dia tak ada rasa nikmat macam kita duk makan mi kari itulah, sedap. Dia tak ada rasa. Jadi nak abang kata benda ni pernah berlaku, ada berlaku. Jadi apa-apa saja kemungkinan ataupun faktor kemungkinan dengan sebab saraf rosak atau terpotong akibat aksiden ke apa benda kan, boleh jadi. Faham tak? Boleh jadi. Sebab tu kena buat rawatan, mungkin kena tengok punca di mana baru dibuat rawatan. Okey, itu perbahasan dia panjang. Baik. Okey, kita sambung. 2, 4, 6, 8 dari bawah. 8 dari bawah muka surat 152. Dan jika jumpa nah. Baik. Dan jika disyaratkan pada salah seorangnya, maksudnya disyaratkan pada salah seorang, laki bini itulah salah seorang, ya, akan sifat seperti elok. Jadi ada syarat pula. Dia contoh lagu ni lah, nak menikah, nak minang tu. Jadi wakil-wakil ni letak syarat, aku nak bini aku ni lagu ni. Contoh tuan kitab kata elok budi pekerti, elok perangai, elok tingkah laku. Dia letak syarat gitu. Okey, dia bagi contoh lah tuan kitab ni, elok tingkah laku, alif ya lam qauf. Jangan baca elok jauhi lama. Tuan-tuan baca elok itu nak mengelakkan sesuatu, tak ada kena mengena dengan syarat. Jadi elok tingkah laku, elok perangai, elok budi pekerti, itu maksudnya elok. Baik. Disyaratkan pada salah seorangnya akan sifat seperti elok atau bikrun, anak dara, gadis. Jangan baca bakar, itu bukan nama bakar. Itu bikrun maksudnya dara. Maksudnya kira anak gadis lah. Tuan-tuan kena faham lah, istilah bikrun kalau masuk kitab dulu, dia masuk anak dara yang sesuci air dikali. Dia tak ada terlibat dengan sukan, dia tak kayuh gerek sehingga kata apa boleh merosakkan atau mengubah dia punya nilah kesucian. Kena faham lah, tu masuk bikrun. Kira betul-betul pure nak dara kampung lah kot ni. Jenis tak aktif, tak main rugby, tak main apa benda ni, tenis ke apa. Lagu tu lah kot. Itu maksudnya ya. Bukan masuk dara macam istilah kita hari ni. Kita hari ni nak dara macam-macam, naik gerek, apa nama, main tenis, main bagai semua. Jadi kadang-kadang ada benda tentu yang mungkin hilang daripada anak dara tadi. Cuma nama je dara. Okey. Jadi sifat seperti elok atau bikrun atau merdeka, maksudnya bukan hamba, atau putih. Saya nak cari bini hak putih ya. Okey.
Atau dia kata putih merah. Okey, putih kemerahan. Mungkin macam orang Arab, mungkin macam orang Eropah lah kot. Dia ada putih-putih gebu, dia ada putih kemerahan. Ni pilihan, dia letak syarat. Saya rasa pening jurang risik tu kan, tukang cari tu pening, pasti dia letak syarat tu benar sangat. Aku nak sekian, jenuh nak cari kualiti ataupun kalau kita ke calon tu yang memenuhi kriteria yang disebutkan. Mungkin Merdeka kita adalah lah ni, tak ada hamba. Tapi nak kata putih merah semua tu tak nampak kalau tutup aurat, hanya tapak tangan dengan muka. Kalau dia buah krim eyeshadow semua, dia punya muka putih bersih, badan tak tahu kalau apa. Tapi yang cari tu Hak cari tu hitam tak hitam kita tak tahu. Kalau hak cari itu hitam belegam, ni kes nanya. Itu cita rasa dia nak macam tu. Bukanlah makna kata hitam atau hitam manis itu tak cantik, tak lawa. Dia macam jam citizen. Jam citizen kan hitam itu menawan. Jam citizen iklan dulu kan. Tetapi fitrah manusia mana-mana pun dia suka keputihan. Baginya tu muka tak comel tak apa kalau putih, nampak putih, dia suka yang tu. Maka mungkin dia letak syarat begitu. Jadi kata tuan kita ni, andailah ada syarat pada salah seorang lelaki bini ni, syarat yang kita sebutkan tu lah, sifat seperti elok atau bikrun atau merdeka atau putih merah, maka menyalahi ia sifat yang tersebut, sah nikahnya dan harus bagi tiap-tiap daripada laki-laki dan isteri, makna suami isteri itu khiyar. Okey, khiyar, boleh pilih. Kalau kata syarat tadi menyalahi, tak betul dengan apa yang dia letakkan, nikah tu sah, tapi boleh pilih nak sambung pernikahan, nak teruskan ataupun tidak. Sebab syarat yang aku letakkan ni tak ada. Aku nak putih main hitam, nak putih merah main kelabu, contohlah kan. Nak anak dara dapat janda, contoh. Okey, mungkin berlaku tipu daya mana-mana. Jadi bila berlaku demikian, nikah tadi sah. Sebab nikah ni ada syarat, ada wali, ada saksi, ada juru nikah, sah. Tetapi kata dia boleh khiyar. Jadi Islam memberikan alternatif kepada pasangan tadi, sama ada nak teruskan perkahwinan ataupun tidak. Yang kita duk cerita sebelum ni aib, masalah aib. Yang ni bukan aib, hanya benda biasa-biasa tuan-tuan. Warna kulit biasa-biasa je lah. Jadi dia nak kata, kalau kita kata elok perangai, kadang-kadang perangai ini susah ditafsirkan kerana banyak orang pandai berlakon. Jadi dia hanya tahu perangai sebenar bila dah berkahwin. Waktu bertunang, lakonan boleh dibuat, betul, semua nampak elok. Dalam kitab lah semua nampak elok. Bila dah kahwin baru tahu panas baran dan sebagainya. Baru ni dah main jumpa dia buat anak dia. Ni bukan orang sini tapi tak ada alam ni lah. Jadi ayah dia beritahu saya, dia kata anak perempuan dia panas baran, jadi dah berkahwin, laki main kayu 3, cerai. Lepas tu ada pula unsur-unsur mistik dalam badan dia, dan dirawat oleh Bilal Jumaidi lah, tepas kat dia lah buat rawatan. Nak ceritanya ialah perlakuan itu hanya diketahui selepas berkahwin. Setelah anak dua baru nampak laki dia memang kaki perempuan, main perempuan. Dah anak dua baru tahu. Sedangkan perangai itu dah ada sebelum kahwin, disembunyikan. Nampak tak? Jadi bila bini tahu, dah tak tahan, akhirnya cerai. Saya nak cerita ni, kes saya kata berlaku ni memang ada dalam masyarakat kita, dan baru berlaku sehari dua ada mai jumpa saya. So kita nak kena settle, nak bantu dia lah. So psikologi perempuan tadi terganggu dengan anak, banyak benda lah. Mujurlah ayah tu bagus, ya. Ini yang berlaku. Baik, maka kata dia sah nikahnya dan harus bagi tiap-tiap daripada laki-laki dan isteri itu khiyar, boleh pilih
maka harus bagi tiap-tiap daripada keduanya fasah jika tiada dengan qadi sekalipun, jika nyata ia kurang daripada sifat yang disyaratkan dia. Sampai situ dia punya titik dia nah. Maknanya boleh khiyar kalau betul-betul syarat tadi tidak memenuhi apa yang diminta. Walaupun qadi tak ada, boleh putuskan awal baru maklum pada qadi. Tak perlu persetujuan qadi. Berbeza dengan kes sebelum ini. Alasannya kerana dah letak syarat, aku nak kriteria macam ni, tapi tiba-tiba tak ada. Dah kahwin dah, tak ada. Maka berlaku boleh khiyar, boleh pilih nak teruskan ataupun tidak. Okey. Jadi kalau kita lihat dari sudut kemanusiaan dan juga qada dan qadar Allah, takdir Allah, rasa saya dan kita semualah ini sudah jodoh. Mungkin berlaku teknikal di situ, tapi jodoh. Boleh jadi, kan Sayyidina Ali sebut, orang yang kau benci itu, engkau bencilah orang yang kau benci itu seadanya sahaja. Boleh jadi satu hari kau akan menyayanginya, dan sayangilah orang yang kau sayang itu seadanya sahaja. Boleh jadi satu hari kau akan membencinya. Maka bila disebut begitu, sebab itu Allah letakkan kita umat Islam, kalau kita kata sayang 100% hanya pada Allah Khalik, cinta apa semua Allah nombor 1, nombor 2 Nabi, nombor 3 baru manusia biasa. Tapi bila dok main lagu cinta 100% berbagai semua, itu yang jadi habis. Sungguh kan? Kita banyak dikelirukan dengan benda macam ni. Jadi akidah kita tak boleh nak memahami betul-betul. Cinta mutlak hanya pada Allah, sayang mutlak hanya pada Allah. Tapi bila main cinta 100%, lagu Indonesia tu kan, jam tu yang lautan api sanggup harungi, tu semua mohong tu. Nampak tak? Okey. Sebab tu bila dipesan oleh para ulama, para sahabat Nabi, Ibn Rasulullah sendiri, ada hikmah kepada kita dalam melayari kehidupan semasa. Okey. Habis itu. Dan tiada boleh khiyar jika nyata ia seperti yang disifatnya atau lebih daripadanya. Jadi tak boleh nak fasah kalau sifat tersebut nyata, adalah dia nak tu ada belakang. Bahkan kata dia atau lebih daripadanya. Bukan sangat dia kata dia nak putih merah, dapat putih gebu lagi. Tu tak apa. Maksudnya sifat tu lebih. Nampak Okey, dapat lebih. Contoh, dia bagi contoh itu. Seperti dia buat contoh, disangkakan perempuan itu muslimah atau merdeka, maka nyata kitabiah atau ammah yang harus berkahwin dengan dia, atau disangkakan laki-laki itu kufu, maka izin perempuan pada berkahwinkan dia, maka nyata fasiknya atau sahayanya atau hina nasabnya atau pekerjaannya, maka tiada khiyar baginya. Apa itu? Panjang tu. Ya. Baik. Tak ada khiyar maksudnya tidak boleh pilih teruskan perkahwinan. Itu maksudnya. Jadi dia buat contoh tadi, kalau memenuhi syarat ataupun lebih dia dapat, so tidak boleh khiyar lagi. Pada saya bodoh lah lelaki tu kalau dapat bini dah comel, semua syarat ada kan, nak buat pilihan lagi, pada saya bodoh lah. Okey, tak tahu lah kalau dapat tiba-tiba dapat bisu, hak lain semua ada, mulut tak boleh cakap. Iaitu bab aib tadi, aib yang kita dah bicarakan. Ataupun sangkaan daripada taulan ni kawan recommend, aku memang recommend hang, dia ni memang bagus bagai semua. Okey, kita percaya betul-betul. Dan andai kata bila berkahwin tak ada pun tak boleh pilih, maksudnya kena terus perkahwinan pasal hang percaya hidup dengan dia, percaya betul, walaupun dia tu tipu wakil tu. Biasa kawan recommend, ni cerita kawan recommend ni, kawan recommend, ada cerita Perambi kan, kawan recommend. Jadi dia percaya pada kawan 100%.
Sebab itu kita cakap sebelum ni, urusan risik merisik, urusan pinang meminang, berisik dululah, hendaklah kepada orang yang dipercayai. Sebab tu kita di kampung dulu, dia pergi jumpa jiran ataupun tok imam, dia tanya hal anak dara orang ni, okey tak okey anak pak cik ni, anak pak cik Mik ni okey tak okey kan, nak dara dia lagu mana, tok imam tahu. Biasa orang dulu dia pergi cari tok imam untuk sebab dia nak cari kejujuran. Kalau dia pergi cari tok siapa-siapa yang mungkin tak tahu sangat, telinga pun tak dengar, semua dia kata, saya duk tahu dia ni bagus lah, bagus semua. Jadi duduk tahu, dia tak selidik, dia duduk tahu, maksudnya dia hanya dengar, maka itu belum memenuhi syarat. Sebab itu Islam cukup jaga bab ni tuan-tuan. Maka hang duk percaya kawan hang sangat, tiba-tiba tak ada, tak boleh khiar terus jalan. Jadi kena hati-hati. Sebab tu wakil ini orang yang boleh kita percayai, wakil yang menjadi wakil kita, wakil anak laki-laki kita lah. Okey, orang yang boleh kita percayai. Mari Haji Dollah mai jumpa saya, jemput kenduri anak dia. Dia kata, Ustaz, saya jemput, saya tak tahu urus apa, semua anak saya uruskan sebab saya tak larat. Mak bini saya pun duk jaga saya. Jadi anak dia uruskan, anak dia nak kahwin yang perempuan tu uruskan semua. Venue, tempat semua, dia cuma mai panggil je. Jadi dia habang siap-siap, kekurangan kelebihan apa tu saya dah minta maaf siap-siap. Bagus dia menjumpa saya mari pagi. Bulan 7, bulan 6 ni kot. Bulan 7. 23 ke 24 mari. Jadi yang kes macam ni tidak ada masalah. Sebab apa? Keuzuran di pihak laki-laki, perempuan. Tapi yang kita cerita ni laki-laki lah, wakil laki-laki, sebab nak pilih perempuan tadi. Jadi yang kes ini anak dia pilih semua, mudah-mudahan kupu dan diredai Allah. Kita harap begitu je lah, nak buat macam mana kan. Dia nak rasa pun dia tak tahu, tak nampak mata apa semua, fondol. Okey, begitu. Baik. Maka tiada khiyar baginya kerana taksirnya dengan meninggalkan bahas dan hukum mahar dan kembali dengan mahar atas orang yang menipu daya kemudian daripada fasah sebab menyalahi syarat itu. Jadi maknanya kata dia di sini, sebab apa tidak berlaku khiyar? Kerana taksirnya dengan meninggalkan bahas dan hukum mahar dan kembali dengan mahar atas orang yang menipu daya kemudian daripada fasah. Sebab itu maknanya terlalu percaya kepada member. Dia tak cari bahas ni, carilah selidik. Hang selidik betul-betul hang punya calon bini lagu mana, hang pakai percaya kat dia ya. Okey, macam filem Madu 3, Nabi kan percaya kat kawan dia seorang tu, pergi Minang pun kan kawan tu kan. Nampak tak? Nabi dah tunjuk contoh dah. Mujon lah hak dia dapat rohani tu, okey. Okey. Kan cerita rohani kan, dengan rohani kan. Baik. Jadi hukum fiqh di sini dia bagi tahu tiada khiyar walaupun menyalahi syarat, walaupun tak betul pada syarat tadi, tapi sebab pemilihan itu dengan sebab hang percaya pada orang ni sangat, maka tidak berlaku, tidak boleh pisah atau fasah perkahwinan. Okey. Nampak hukum syarak. Sebab itu panduan kepada kita di dalam memilih calon menantu, okay, yang dah lepas lah, yang ada sebab kita mengaji, pilih yang kita katakan fasfar bizatid din. Nabi sebut hadis, utamakanlah mereka yang ada agama. Tidak nanti ustazah, cukup mereka yang ada agama, tahu sembahyang bang, tahu adab, tahu akhlak dan sebagainya, cukup. Okey. Sebab setiap Allah Ta'ala jadikan kita ini dengan pasangan tu, Allah dah tengok dah kemampuan kita. Sebab tu orang alim dia akan dia dengan orang alim, Tuhan dah letak dah. Dia jarang berlaku perompak ustazah, jarang. Tuan-tuan nampak tak? Tu kupu di situ Allah dah tentukan dah dalam pemilihan jodoh. Maknanya kita dengan pasangan kita memang dah cocok begitu, dah ditakdirkan sejak alam azali lagi. Sejak alam azali lagi pasangan kita.
termasuk penceraian pasangan kedua kita, bercerai pasangan ketiga kita, itulah seterusnya Allah dah tetapkan. Yang penting kita kena redha, belajar menerima ketentuan Tuhan. Boleh elak kita elak, kalau tak boleh terima, ya, pasrah, ya, terima dan pasrah. Baik. Disebut di sini tuan-tuan, dan kembali dengan mahar atas orang yang menipu daya. Boleh kita tuntut mahar tu pada hak duk tipu kita tadi tu. Aku dah habis ganti duit aku. Tapi sebab dah cara yang tak berlaku, teruskan juga. Boleh. Tapi sebab perceraian tak berlaku, jadi tuntut tu macam tuntut ganti rugi lah. Hang tipu aku sangat, hang bagi balik duit. Aku dah habis banyak ni. Contoh lagu tu lah. Ni terlalu percaya kepada taulan. Dia sebut taulan ni kira kawan lah, ya, kawan. Kawan. Kemudian pada fasah sebab menyalahi syarat itu seperti hukum fasah dengan sebab aib dahulu, iaitu jika difasahnya dahulu daripada wati persetubuhan, tiada wajib maharnya, atau kemudian daripada wati atau bersertanya, maka wajib mahar misil. Ni kita dah bicarakan hari itu. Bila mana berlaku penceraian sebelum persetubuhan berlaku dengan sebab aib tertentu, maka mahar tadi tidak perlu diberikan kepada isteri kerana belum berlaku persetubuhan. Tetapi bila dah berlaku persetubuhan ataupun dia tahu kecacatan atau aib ketika mana akad selesai akad, maka mahar tadi bertukar kepada mahar musamma, nilaian yang wajar diberikan oleh suami kepada isteri, bukan mahar misil. Okey, dalam hal ini dia kata, tiada wajib maharnya, atau kemudian daripada wati atau bersertanya, maka wajib mahar misil. Mahar yang nombor 2 kat situ, tuan-tuan lihat sebelah kiri kitab tu, qauluhu tu, ya, kata musannif, qauluhu, maka wajib mahar misil, dan tiada disebut oleh musannif, yakni pengarang kitab ni, akan wajib musamma kerana tiada tasawurnya di sini, kerana syaratnya kedatangan sebab bagi fasah itu kemudian daripada wati persetubuhan, ya. Dan sebab di sini tidak ada ia melainkan menyertanya dengan akad, dan jika tiada demikian niscaya tiada tasawur menyalahi akan syarat. Kemudian intaha, selesai, kata Ibnu Qasim, dan kata intaha Hasyiah Al-Jamal. Kitab, nama kitabnya Hasyiatul Jamal, kitab fiqh. Kalaulah penceraian tu berlaku selepas persetubuhan, maka untuk kes ini kata dia, maka wajib mahar misil, bukan bersama, ya, wajib mahar misil, iaitu mahar yang dinisbahkan kepada saudara mara perempuan tadi, kak dia ataupun adik dia. Okey, baik. Dan tiada boleh ia rujuk dengan maharnya atas orang yang menipu daya. Tak boleh rujuk maksudnya kalaulah berlaku penceraian, untuk kes ni dia bukan tak payah rujuk menikah tu, tak payah rujuk mahar. Kau nak bincang-bincang, nak kira lagu mana, stop, habis, selesai. Panduan kepada kita, jangan terlalu mempercayai orang yang kita tidak tahu, ataupun orang yang kita tahu sering berkelentong cakapnya. Macam kita dah nampak di media sosial sekarang lah, ya, cakap nu buat nu, cakap lain buat lain, tipu sana tipu sini. Orang macam ni jangan duk percaya dah. Itu dia mudah, ya. Tapi panggil kita lah ni, dia sat ni, orang Melayu kita. Nanti dia insaf lah tu, kena tipu lagi. Nanti dia insaf lah tu, kena tipu lagi. Itu jenis kita, tuan-tuan. Nampak lagu mana? Kita Melayu lagu tu, dia tak sama macam setengah orang. Dia straight.
Once you tipu I dah tak percaya kat you. Macam tu. Kita lain, ya, tak sama dia punya pandangan. Baik. Bermula tipu daya. Ini cerita tipu menipu pula, ya. Bermula tipu daya yang memberi bekas pada harus pasah itu, ya, dengan sebab menyalahi syarat itu. Syarat apa? Syarat yang dibuat pilihan oleh pasangan tadilah, ya. Dengan sebab menyalahi syarat itu, tipu daya yang jatuh ia pada akad. Seperti katanya, aku kahwinkan dikau akan perempuan yang muslimah atau perempuan yang bikrun ini atau perempuan yang merdeka ini. Kerana bahawasanya syarat itu hanya sesungguhnya memberi bekas pada akad. Okey. Dia lagu ni. Dia berlaku benda ni bila disebut pada akad. Tok Imam atau juru nikah tak pasal menambah lagi syarat. Aku nikahkan dikau Fatimah binti Muhammad yang putih gebu, yang cerdik, elok perangai, tinggi sekian dengan mas kahwinnya. Tu. Kalau berlaku syarat begitu, baru dia jadi terlaksana syarat yang telah, hukum yang telah kita bincangkan. Saya rasa tak ada kan ni kan orang buat gitu. Jadi dia letak di hujung perbincangan ni, andai kata disebut dalam majlis akad, baru boleh bercerai. Jadi setahu saya lah, setakat duk tengok mana-mana majlis akad nikah luar negara dan dalam negara, tak penuh disebut syarat tu. Dia hanya sebut nama bakal isteri beserta berapa nilai mas kahwin, lalu persetujuan diambil. Kerana pada tanggapan juru nikah atau sesiapa saja tuan-tuan, perbincangan sebelum majlis akad nikah sudah pun berlaku. Maknanya masa pertunangan itu dah kenal luar dalam, dah tahu perangai hati budi. Kan ada tempoh pertunangan. Sebab tu dipanggil khitabah itu wujud dalam Islam. Waktu tu nak berkenal, nak tahu perangai, nak tahu budi bahasa. Kan kita selalu kan dia bawa main rumah kita, hak duk ada menantu lah kan. Kan anak kita bawa main rumah, jalan rumah, berkenalan dengan kita. Waktu tu memang kita nampak semua 100% boleh bagi markah. Tunduknya depan kita, salam, cium tangan kita, memang 100% lah. Itu yang kata bagusnya bakal menantu aku, pijak semut tak mati. Walaupun dia tu kaki melantak makan depan kita sopan, kenyang sedia, kenyang awal, alhamdulillah bagus. Jadi benda ini, sebab itu nak kenal ni, Nabi kata kalau nak kenal seorang tu kena 3 hari duduk dengan dia, baru tahu panggil sebenarnya. Sehari belum tentu, 2 belum tentu, 3 paling kurang baru kita tahu panggil sebenar orang tu. Jadi di dalam Islam sebenarnya amat mudah. Kriteria yang perlu dilihat ialah apabila kita melihat orang itu solatnya tak tinggal, itu satu benda baik. Atau solat awal waktu. Kalau kita nampak mana-mana pun jenis sembahyang tak tinggal, insya-Allah dia ni bagus. Tu ya. Kalau sembahyang culah, sembahyang lewat, kena tengok. Sebab kekuatan iman pada solat tadi. Okey. Jarang orang boleh buat tuan-tuan. Jarang orang muda boleh istiqamah, committed dengan ibadat waktu-waktu muda. Alah sama tuan-tuan pernah muda aku, tahulah. Tak usah sembang ada. Zaman muda kita jarang boleh istiqamah tuan-tuan. Lah ni baru kita sedar qada. Betul. Tak usah kata kat siapa lah, termasuk diri saya sendiri. Tak usah act lah. Sebab itu kita hanya sedar mungkin umur 40, 45 waktu tu bila kita sedar tu, kita dengar ceramah. Kita ingat balik dulu aku kerja culah mayang lambat, kadang double qada. Saja tinggal, tahu bukan tak tahu, tapi jiwa muda. Kita duk pergi shopping kadang-kadang kan. Waktu tengah hari masuk waktu, bukan tak tahu jam pukul 3 dah tahu. Tak apalah,
Sebab kita waktu kita rasa muda, rasa lambat mati, tu je. Cuba lah ni kita rasa jangan umur pun saksidi dah ni. Nabi 63, aku dah 70. Maka kita dah rasa umur saksidi. Maka bila kita rasa lagu tu, kita dah tak berani lah. Ingat nak pergi supermarket boleh tak berani lah tuan-tuan ni. Kan ada berani pergi shopping ni. Beli barang keperluan balik ada. Melilau tak ada. Dulu siap window shopping hari Jumaat. Ingat geng perempuan? Jumaat je window shopping. Masuk pejabat 245, mereka 3 suku masuk. Itu sejarah kita tu, sejarah kita makan gaji. Maka ketika itu, kalau kita lihat pasal apa duit gaji aku tak cukup, inilah Tuhan tarik. Kerana kekurangan waktu tugas yang wajib kita bagi kepada majikan kita. Sebab tu kami yang ustaz-ustaz yang banyak berhenti kerja kes ni sebab tak sanggup jaga amanah. Tak mampu. Ramai ustaz-ustaz berhenti buat kerja sendiri sebab tak mampu nak beri nak jaga amanah pada majikan tu, tak mampu. Mesti ada culah. Jadi takut benda tu, takut makan gaji tak halal. Walaupun nampak halal, tapi itu bukan duit kita, so kita stop. Ramai ustaz-ustaz berhenti sebab tu, entah buat kerja sendiri. Tenang, kerja sendiri ni ikut suka aku. Kita tak rasa terbeban dengan amanah tu. Tapi terpulang lah masing-masing lah ya, masing-masing punya pandangan. Okey, baik. Jadi seperti katanya, aku kahwinkan dikau akan perempuan yang muslimah atau perempuan yang bikrun ini atau perempuan yang merdeka ini, kerana bahawasanya syarat itu hanya sesungguhnya memberi bekas pada akad jika disebutkan dia. Okey, jika disebutkan dia pada akad tadi. Bersalahan jika terdahulu ia daripada akad. Okey, adapun berbeza kalau kita tahu sebelum akad. Dah tahu sebelum akad syarat-syarat tadi tidak dipenuhi, maka kita sempat lagi untuk batalkan ataupun tak jadilah majlis tu. Tiba-tiba nak kahwin baru orang beritahu, hang letak syarat ni tak ada satu pun syarat memenuhi kriteria yang hang nak. Okey, sebelum akad boleh terus tak jadi ni lah. Tapi janganlah tuan-tuan, sebab isu ni isu remeh-temeh, isu warna kulit. Allah hai, apa sangat zaman lah hari ni boleh buah krim banyak-banyak putih melepak lah. Saya dah tengok dalam viral, dalam atau YouTube ke dalam TikTok dalam apa tau, depa ada krim lah ni tuan-tuan. Ui, sapu krim tu kulit putih melepak. Ui, dahsyat. Saya rasa orang India yang gelam-gelam mungkin akan cari krim tu untuk putihkan balik. Ada depa buat iklan dalam ni, saya pun tak tahu. Ya? Dia buat krim ya? Dia itu bukan sekadar krim, saya kata dia makan ubat boleh hidup 200 tahun tu. Ya, dia makan ubat untuk panjang umur. Mati juga. Ajal maut di tangan Tuhan, tak usah ada ubat. Law Cina buat matahari tuan-tuan. Tuan-tuan pasal tak? Ni law ni. Cina buat matahari jadian dan dia pancarkan. Dia bagi baru ni dia tunjuk video. Dia cuba untuk menandingi pencipta mutlak matahari, Allah. Saya tengok video tu, matahari dia lepas naik tu bersinar tak lama pun, tak lama, dalam setengah jam itu, lepas tu dia pudak. Sebab dia naik itu dia tak boleh nak lama, dia tak sama matahari ciptaan Allah. Tapi saya nak beritahu bahawa lagi canggih moden, lagi manusia cuba menandingi kuasa Allah. Dia takkan boleh buat tuan-tuan. Mungkin dari sudut kejadian manusia boleh ubah, boleh buat pembedahan jantina, boleh buat warna kulit semua. Tetapi kalau kita lihat dalam kejadian manusia, yang orang tak boleh ubah ialah suara. Hang boleh buat bentuk lain, tapi suara tak ada sistem teknologi boleh ubah suara hang. Kalau hang tua, suara tua juga. Dia tak ada suara muda tuan-tuan. Ada tuan pernah jumpa umur 80, suara umur 18. Tak ada. Kita sendiri boleh rasa suara kita berubah. Makin berusia makin serak-serak. Betul tak? Cakap sikit dah batuk, makin berusia. Jadi hebat mana pun manusia, hebat mana pun teknologi yang ada lah ni tuan-tuan, satu benda yang Allah ciptakan dalam tubuh manusia yang tak dapat manusia nak buat hingga hari ini, suara.
Jantung boleh buat jantung palsu, buah pinggang palsu, macam-macam palsu boleh buat, tapi suara tak boleh. Serupa dengan yang saya katakan tadi, yang cikgu yang deria rasanya tu dah habis, nak cari balik, nak serongkak, kena orang yang pakar bab saraf je nak sambung balik saraf tu. Bukan benda sikit, bukan benda kecil dan sikit, benda banyak, ratusan, ribuan saraf yang terletak bawah lidah. Betul lah saya cerita pada tuan-tuan hari tu, bila kajian Profesor Nano, salah seorang guru saya dalam bidang habatus sauda ni, yang daripada bangsa Israel ni, dia warga negara Malaysia, dia warga dua negara negara, Malaysia dengan Israel, dia duduk di Ampang, dia nikah orang Israel. Dia buat kajian tuan-tuan, rupa-rupanya di bawah lidah kita patut nampak urat banyak. Jadi dia kata di bawah inilah jutaan saraf-saraf halus yang berhubung direct dengan anggota di badan kita, hati, hempedu, jantung semua. Maka sebab itu dalam kajian dia kata habatus sauda memang kena spray bawah lidah. It's the best way to cover, to nak rawat dan juga nak cegah. Kajian baru jumpa. Maka bila kejadian cikgu tadi, baru saya relax balik, bila melibatkan bawah lidah, saraf bawah lidah, kena jaga betul-betul. Tersalah potong, deria rasa tak boleh rasa, hilang satu nikmat. Okey juga. Kalau deria lain hilang, gila terus, kan nanya. Kita hilang dia rasa apa, kita dah rasa menangis tuan-tuan. Menangis cikgu tu jumpa saya, nak buat macam mana? Saya bagi ayat penawar je lah, minum je lah. Sains menyebut memang, kecuali kalau dia berdoa, Allahualam, tu kerja Tuhan. Dia berdoa, mayat hajat, kalau Allah nak bagi, Allah bagi balik. Nampak tak? Tapi kalau sains logically, cara dia kena buka balik gigi tu, korek akar putih tu, sambung balik taman orang yang terpotong tu. Maka sebab itulah tuan-tuan, nak buat rawatan akar gigi, hati-hati. Saya lepas tahu cerita jumpa, saya tak berani dah pergi buat cabut gigi pun, saya tak buat dah sampai kelar. Betul tuan-tuan. Sampai kelar saya tak cabut. Saya pergi klinik pun, last klinik sini nak cabut sebab tak tahan sakit. Doktor tak nak cabut, dia kata gigi encik elok lagi. Tak apa, tapi sakit lepas tu saya hanya spray habatus sauda. Sakit saya spray sampai keluar tak sakit. Alhamdulillah, gigi pun tak cabut, syukur. Okey, begitu ya. Baik. Yang lagi akan datang itu maka memadai padanya terdahulunya daripada akad. Okey, jadi maknanya tuan-tuan sekalian, syarat-syarat yang kita sebutkan tadi adalah jarang berlaku dalam masyarakat kita, tapi tuan kitab ni bubuh juga. Mungkin ada kes-kes terpencil yang mana si suami meletakkan syarat tersebut, mungkin sebab dia tak kenal bini dia siapa. Namun hari ini bila ada tempoh risikan, tempoh peminangan, maka benda ini dah boleh settle, maka tak perlu disebut dalam majlis akad. Okey, maka sebab itulah urusan merisik dan meminang ini, carilah wakil yang boleh dipercayai. Mungkin ada jawatan kuasa masjid, pegawai masjid, orang yang boleh kita percaya untuk menjadi jururunding ataupun tukang tengok. Mungkin kita tak tahu tempat tu, tempat tak biasa, nak temu jodoh orang luar ni tak kenal siapa, cari orang yang hampir dengan institusi agama, mereka boleh dipercayai. Hampir risik anak orang ni, lagu mana dia ni, okey, latar belakang dia mengaji sekolah macam mana, ibadat dia apa semua. Mudah-mudahan jodoh yang dapat itu jodoh yang baik. So ini yang kita nak. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat ataupun cerita yang selepas itu bermula daripada dan jika ditipu daya akan dia dengan merdeka ammah. Daripada sini sampai muka surat 155, ya, nampak tak? Maka tiada boleh ditututi akan dia kemudian daripada merdekanya. Semua cerita pasal hamba, kahwin dengan hamba, kecacatan pada hamba, saya rasa yang ni kita tak akan sentuh, tak akan bincang dan tak relevan pun dengan kita lah ni. Jadi kita akan skip kita punya daripada ayat ni, daripada dan jika tu kita akan skip
sampai muka surat 155, kita akan masuk tajuk kemudian nanti kita Sidaq, iaitu bab mas kahwin. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, kata Quran, tunaikanlah, berikanlah kepada wanita itu sadaqatihinna, mas kahwinnya atau nilai, nanihlah sebagai satu kewajipan kena bagi. Fa in tibna lakum, sampai habis ayat tu Allah cerita kalau bini nak bagi kat kita balik itu tak ada masalah. Tajuk yang kita kupas ialah yang berkaitan dengan kita hari ni tentang mas kahwin. Mungkin bila kita mengaji nanti tuan boleh revise balik nilai mas kahwin yang boleh kita letakkan. Tak perlu kita ikut standard Selangor. Kalau tengok sekarang dunia hari ni dengan kenaikan harga barang, dengan semua bagai, mungkin jumlah mas kahwin dah boleh dinaikkan. Bukan lagi 300, mungkin 500, ataupun ikut je Kelantan. Itu nak mas kahwin, itu dah belanja 5,000, 6,000, 13,000, selesai hak perempuan. Apa sangat nilai 350 dalam dunia hari ini kepada seorang wanita untuk menghalalkan persubuhan. Okey, jadi biarlah berbaloi nilai dengan harga gula RM4.8 sekilo. Baloi lah. Jadi bila naik harga gula, jangan makan gula banyak-banyak lah, takut kecil manis. Okey. Baik, itu saja. Tuan-tuan ada soalan tak? Kita dah masa lebih kurang 8 minit lagi. Okey, ada persoalan yang nak ditanya. Yang kita mengaji ni boleh faham, no? Saya duk risau takut tuan-tuan tak faham. Kalau tak faham pun buat faham. Mudah-mudahan faham. Itulah ngaji tuan-tuan lagu tu lah, ya. Kita tak boleh nak strict sangat, nak kasar sangat tak boleh, nak detail sangat pun tak boleh. Otak kita dah tak boleh terima. Memadai kita faham tahu sikit sebanyak tentang hukum fiqh dalam kitab-kitab fiqh. Sebabnya tuan-tuan, tidak semua masjid dan surau yang mengajar kitab lama. Kita bersyukur sebab inisiatif warga Mas nak khatam, nak mengaji kitab lama. Baca jawi lama, lintang pukang pun tak apa, kita mengaji pelan-pelan. Okay? Dia isunya bukan sebab ustaz tak mau mengajar, sebab ustaz tu tak tahu baca jawi lama, tu je. Dia mengaji di Jordan semua, macam anak asal di Jordan, dia mengaji semua buku baru, kitab-kitab baru yang dah diterjemahkan semua. Kitab Arab memang tak berubah. Ni bila diterjemahkan daripada Arab ke Melayu, dan kitab lama pula kitab kuning, jadi agak susah. Saya pernah dianjurkan oleh Profesor Madia Dr. Adi Yasran baru ni, lama dah duduk sembang saya, Ustaz buatlah tesis PhD kajian kitab kuning, kitab Al-Fatani, Dr. Al-Fatani 6 ke 7 kitab kuning dia sediakan kat saya. Saya tengok kitab tu tuan-tuan, saya kata tak ada habis PhD aku ni. Lagi payah bahasa dari kitab ni. Kitab kuning betul, ni putih kak. Hak kuning betul. Hak yang kulit pun tak apa nak ni. Dia cerita mula dengan dan bermulalah dan. Tak tahu bila nak habis dan tu, tak tahu sampai habis kitab baru habis dan tu. Dan tu. Jadi payah titik tak ada. Saya tengok Syekh Rullah Al-Fatani, gagal-gagal boleh. Tengok Syekh ada lagi 2 orang pengarang kitab Al-Fatani, tak boleh pergi dah. So saya surrender untuk buat PhD dalam bidang tu. Tak mampu. Saya rasa berasak kepala otak saya kalau saya buat. Okay. Baik, itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak baik itu datang kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Dan sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa arwahina wa kull a'dha'ina fi nafsina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna